سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada katanya la mustaghniya, la mustaghniya. Qala al-muhasyir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu la mustaghniya bi fathil ya, mustaghniya baca bagi fathah. Fi kathirin minan nusakhi, pada kebanyakan nuskah-nuskah kitab ni la mustaghniya. Dia jadi isim la mabni alal fathi lah, la mustaghniya. Itu satu. Wa fihi, dan padanya itu anna dhalika, bahawa demikian itu syabihun bil mudhaf, dikira syabih bil mudhaf. La mustaghniyan an kulli ma siwa. Ya la tali'an jabalan hadirun. Tali'an jabalan. Dalam masalah isim la kan? Isim la nafiyah lil jinsi. Ya tali'an jabalan. Ya rakiba al-khayli. Ya rakibal khayli aqdim. Itu ya tu la. La talibal madrasati hadirun. La talibal madrasati hadirun. Okay. Dan pada demikian itu, dia itu syabih bil mudhaf. Fihi, pada bila begitu, fahaqquhu an-nasbu, sepatutnya nasab lah. Bila sepatutnya la mustaghniyan an kulli ma siwa. Sebab bila syabih bil mudhaf hukumnya apa? Mudhaf ataupun syabih bil mudhaf hukumnya mansubun bil fathati zahirah, mansub. Kalau mufrad baru dia mabni alal fathi. Nampak? Jadi di sini dia kalau ikut daripada ibarat mustaghniyan an kulli tali'an jabalan, dia syabih bil mudhaf tu. Nampak tak? Maka sepatutnya fahaqquhu nasbu, sepatutnya kena nasab lah. Kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana pada sebahagian nuskha, ya la mustaghniyan an kulli ma siwahu. Dah kenapa baca dengan la mustaghniya, baca dengan fathah, yakni mabni alal fathi. Illa, kecuali la ayyuqala, bahawa dikatakan annahu jarin ala tariqatil baghdadiyin. Ini kita berjalan atas pandangan ulama Nahwu Baghdad. Ulama Nahwu Baghdad alladhi yajurruna, yang menjarkan asyabiha bil mudhaf, isim yang syabih bil mudhaf, yajurruna, ataupun bukan yajurru, ajra yujri. Jadi yujuruna sebab majra, ingat ni ja salah ajra yujri. Jadi yujuruna, mereka yujuruna, memperlakukan syabih bil mudhaf majra, sebagai kelakuan mufrad. Jadi syabih bil mudhaf dibuat sebagaimana hukum mufrad. Maka isim la yang mufrad hukumnya mabni alal fathi. Maka di sini dihukumkan
la mustaghniya sebagai hukum mufrad. Batu tak baca la mustaghniyan. Kalau ikutnya dari segi tarkib, dia tarkib syabih bil mudhaf. Tapi di sini dia ambil jalan ulama nahwu Baghdad yang memperlakukan syabih bil mudhaf seperti mana mufrad. Majral mufradi fi tarki tanwinihi, pada meninggalkan tanwinnya. Jadi kalau isim mufrad, isim la memang tak ada tanwin sebab dia mabni alal fathi. Itu satu. Au yuqalu, atau dikata anna qaulahu an kulli ma siwah tu, ataupun boleh kita kata la mustaghniya an kulli ma siwah. An kulli ma siwah tu muta'alliqun bi mahzuf, bertakluk dengan mahzuf. Ai la mustaghniya yastaghni an kulli ma siwah. Bila begitu dia bertakluk dengan apa? Bertakluk dengan amil yang mahzuf, iaitu la mustaghniya yastaghni an kulli ma siwah. Walaysa muta'alliqan biqaulihi la mustaghniya, bukan dia bertakluk dengan la mustaghniya tu sendiri. Kalau bertakluk dengan mustaghniya, dia akan jadi syabih bil mudhaf. Hatta yakuna, sehingga jadilah dia syabihan bil mudhaf. Kalau bertakluk an kulli tu bertakluk dengan mustaghniya, maka dia mustaghniya tu tarkib tu panggil syabih bil mudhaf. Tak? Okey. Apa nama ni? Ya sabihan bin nail. Ya sabihan bin nail. Wahai orang yang berenang dalam sungai Nail. Itu syabih bil mudhaf tu. Faham tak? Sabihan bin nail. Arah jar bertakluk dengan tu. Jadi sabihan yang berenang di sungai Nail. Okey. Jadi kerana itu dia bertakluk dengan yang mahzuf. Yastaghni an kulli ma siwa. La mustaghniya yastaghni an kulli ma siwa. Walaysa muta'alliqan biqaulihi la mustaghniya hatta yakuna syabihan bil mudhaf. Wa qawluhu wa muftakiran bin nasbi'a. Wa muftakiran ilaihi kullu ma ada, tu baca dengan nasab lah, boleh. Wa muftakiran awil raf'i, ataupun baca dengan rafa'. Lal bina'i, tidak dengan baca bina', tak boleh baca la wala muftakira. Kena sama ada mansub muftakiran. Kalau mansub, dia athaf pada tempat isim la. Isim la kan la mustaghniya. Dia tu mustaghniya ialah tempat tu, tempat isim la mansub. Jadi dia athaf pada tempat isim la. Baca muftakiran. Okay. Yang kedua, baca rafa' dengan maksud apa? Dia athaf pada tempat la dan isimnya. Tempat la dan isim tempat ibtidak kan? Mubtada. La mustaghniya duk awal kan? Dia tempat ibtidak. Maka tempat ibtidak marfu'. Jadi dibaca rafa'. Kenapa? Kerana athaf pada tempat la dan isim la. Dibaca nasab athaf pada tempat isim la. Beza ni athaf pada mana? Pada isim la. Rafa' ni pada la wasmuhu, wasmuha dan isim la. La wasmuha. Lal bina' tak boleh lah. Sebab apa? Pertamanya, dia lam yatakarrar la. La tidak berulang. La mustaghniya an kulli ma siwah wa muftakiran je kan? Kalau dia ulang balik wala muftakira baru boleh. Baru boleh baca dengan wajah mabni alal fathi. Kalau diulang balik la. Ni tak masuk dalam hukum la nafi jins. Okey. Li adami takrar, kerana tidak berulang, la tidak berulang. Qauluhu kullu ma adahu. Di sini wala la mustaghni an kulli ma siwa wa muftakiran ilahi kullu ma adahu. Dia guna adahu kenapa? Tadi siwahu. Adalah berpaling musannif an kulli ma siwa, daripada kalamnya an kulli ma siwa. Ma'a anna ma'nahuma wahidun, walhal makna keduanya sama. Ma siwahu ma adahu sama. Sebab apa buat begitu? Adalah itu ilahnya firaran, kerana nak lari min qubhi
At-takrar daripada keji berulang-ulang. Ulang hak sama tak comel lah. Keji makna tak molek berulang-ulang. Wali mujarradi dan kerana mujarradi tafannun untuk berseni. Taklah kata cakap dengan hak sama saja. Berseni-seni pada bahasa. Tafannun fil ibarah. Qauluhu. Tak ada dah tu tak? Kena baca syarah balik. Baca luar balik syarah. Qala syarihu rahimahullah. Ay ma'na hadhihi al-aqaidi. Makna ini akidah-akidah yang dariju terhimpun, tersusun tahta makna la ilaha illallah, di bawah makna la ilaha illallah. Wa bayyana dhalika, dan menerang oleh musannif dhalika, demikian itu, demikian indiraj, bitafsiri makna al-uluhiyah, dengan menafsirkan makna uluhiyah. Uluhiyah ghairi bitafsiri makna uluhiyati ghaira murakkabin, hal keadaannya tidak murakkab. Yang tidak murakkab lah. Makna uluhiyah yang tidak murakkab. Nampak? Makna uluhiyah saja. Sebelum kita masukkan dalam konteks ayat la ilaha illallah, terang ilah yang mana berasal daripada perkataan uluhiyah tu. Wa anna ma'naha, dan sesungguhnya maknanya makna uluhiyah itu apa dia? Istighna'ul ilahi. Kalau baca ghaira jadi hal, kalau baca ghairi jadi sifat. Tafsiri makna. Ni kata boleh baca belaka. Hal keadaannya tidak murakkab ataupun ada, alhamdulillah. Ingat gimana ni? Kat mana? Kedah ni? Hak tu? Itu kat mana? Itu air. Kat rumah. Macam minum Bismillahirrahmanirrahim. Istighna ilah an kulli ma siwahu. Anna ilah, anna istighna, anna ma'naha, makna uluhiyah ila istighna'ul ilahi an kulli ma siwah, terkaya Tuhan dari selain yang lainnya, daripada selainnya. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaih, dan berhajat selainnya kepadanya. Thumma bayyana, kemudian menerang musannif maknaha, makna uluhiyah murakkaban pula. Jadi tadi waktu hal ghairu murakkabin jadi hal menerangkan makna uluhiyah dalam keadaan dia murakkab pula. Uluhiyah dalam keadaan murakkab. Tak dalam ayat la ilaha illallah. Biqaulihi fa makna la ilaha illallah ila akhiriha wa huwa kalamun zahirun. Ni jelas sangatlah. Makna tak perlu hurai banyaklah. Kita baca hasyiah dulu. Qauluhu wa bayyana dhalika, dan menerang oleh musannif demikian itu ila akhirih. Dhalika ay lindiraja. Dhalika lindiraj. Terkandungnya akidah dalam makna itu. Macam mana tu? Cara diterangkan tu bitafsiri, dengan menafsirkan makna uluhiyah. Makna uluhiyah ghaira murakkabin, yang tidak murakkab. Ghaira murakkabin ay tulis bagi. Ada bagi tak? Benda. Mufradan. Mufradan. Mufrad dengan makna ghairu murakkab. Boleh tak? Mufradan. Mufradan. Iaitu makna ghairu murakkab ay mufradan, yang berseorangan. Ala hidatih,
secara bersendirian. Secara berasingan lah. Ghaira madmumin, tanpa disertakan. Lidzati, tanpa disertakan lidzat, bagi zat. Makna sifat ketuhanan tu secara berasingan, tanpa menyertakan kepada zat ketuhanan, ilah tu bukan, tak masuk lagi. Halata kaunihima, hal keadaan kedua-duanya itu madlulai lafzin wahid, dia perkara yang ditunjuki oleh lafaz yang satu. Mana? Ilah dan uluhiyah. Nampak? Ilah dan uluhiyah menunjuk kepada penunjuk bagi lafaz yang satu. Petunjuk bagi lafaz yang satu. Madlul, dua madlul bagi satu lafaz. Okay. Indiraj tafsiri makna uluhiyah ghaira murakkabin ay mufradan ala hidatihi ghaira madmumin lidzati halata kaunihima, hal keadaan kedua-duanya madlulai lafzin wahidin, dua perkara yang ditunjuk oleh satu lafaz. Satu lafaz memberi makna dua. Okey. Memberi makna dua. Mana makna dua ni? Makna dua ni istighna dengan iftiqar lah. Istighna dan iftiqar. Okay. Wa qawluhu thumma bayyana, kemudian menerang maknaha murakkaban, makna uluhiyah dalam keadaan murakkab. Ai hala kauni maknaha madmuman lidzati. Hal keadaan makna uluhiyah itu disertai dengan zat. Ilah. La ilaha. Tadi terang uluhiyah berasingan daripada zat. Sekarang ni uluhiyah dengan zat, iaitu ilah itu. Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan tu. Madlulai lafzin wahid. Yang kedua-dua itu menunjuk, ilah yang ditunjuk bagi lafaz yang satu. Apa dia? Wahwal ilah. Apa? Lafaz itu ilah? Ilah lah. Juga menunjuk kepada istighna dan juga iftiqar. Tapi kalau dalam melihat kepada zat, la mustaghniya wala muftaqira. Melihat kepada makna uluhiyah, al-istighna dengan al-iftiqar. Idh ma'nahu, kerana makna ilah tu apa? Zatun thabata laha uluhiyah, zat yang sabit baginya ketuhanan. Nampak tak? Kan ada orang hok buat kat Perlis kan. Buka-buka tu dia kata sifat 20 tak ada ajar bab tauhid uluhiyah. Ada ke tengok dah? Sifat 20 tak ada ajar tauhid uluhiyah. Tak ada ajar tauhid uluhiyah. Nah ni nak bincang ilah ni, la ilaha illallah ni bukan uluhiyah. Lagi dah hilang daripada pemahaman golongan Nabitah. Tak? Uluhiyah yang kita faham ni bagi kita lebih jeliga. Lebih jeliga dari pemahaman tu. Dia pemahaman dia pada perbuatan hamba kepada Tuhan. Kita pemahaman bagi sifat ketuhanan tu sendiri. Ialah lahir daripada kefahaman kita tentang ketuhanan tu menyebabkan kita betul pada tindakan. Wala yakhfa anna tafsira al-mushtaqi yastalzimu tafsira, melazim oleh ia akan tafsira al-mushtaqi minhu. Jelas dah sebelum ni kan. Bila kita tafsirkan mushtaq, dengan sendiri kita tafsirkan mushtaq minhu. Mana mushtaq sini? Uluhiyah tak? Mushtaq minhu ilah. Masdar tu mushtaq. Sekejap. Sini mana ni? Yang macam dia buat terbalik ni. Nampak? Macam dia buat terbalik ni. Dia terbalikkan mushtaq minhu. Tengok lepas tu fahamlah. Jadi mushtaq minhu atas iktibar mana?
Adakah kita mengiktibarkan ilah mustaq daripada uluhiyah ataupun uluhiyah mustaq daripada ilah tak? Tengok. Fa idza fussira, apabila ditafsirkan al-ilahu, ditafsirkan ilah bi annahu alladhi yastaghni, bahawa ilah itu ialah Tuhan yang terkaya an kulli ma siwahu ila akhirih, faqad fussira, maka sungguhnya telah ditafsirkan uluhiyatu, faqad fussira uluhiyatu, ataupun fassara lah, sebab makna kena kita baca maklum lah tak, sebab tidak fussira ni. Fa idza fassara, tapi musannif tidak tafsirkan ilah, dia tafsirkan uluhiyah. Ya. Ke syarih. Tak apalah, kita ikut dia lah. Jadi, kalau gitu kita baca fassara lah. Apabila musannif menafsirkan al-ilah, fassara al-ilaha bi annahu alladhi yastaghni an kulli ma siwah, faqad fassara, sungguhnya musannif telah menafsirkan juga al-uluhiyata, uluhiyah itu ketuhanan, bil istighna. Maka dia menafsirkan dengan istighna. Nampak kalam Syekh Syarqawi mana? Tak terbalik? Terbalik tak? Terbalik apa yang dalam nas, dalam kalam musannif tak? Musannif tak tafsir ilah. Musannif tafsir uluhiyah dulu. Baru dia tafsir ilah. Tengok dia kata tak? Idh ma'nal uluhiyah istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Fa ma'na la ilaha illallah la mustaghniya. Kecuali dia nak akah lah. Dia nak akaskan. Sebab itu mustaq minhu. Nampak sini macam berlaku akah lah sini. Bukan akah mantik Akah makna terbalik. Akah lughawi. Akah mantik lain pula. Nampak? Ada apa benda boleh pergi mari. Tapi kalau tengoknya ibarat ni seakan sepatutnya pusing lah. Apabila dia tafsirkan uluhiyah, maka sendirinya dia menafsirkan ilah. Sebab pada kalam musannif tafsir uluhiyah dulu. Okay. Selesai tu. Lepas tu Syekh kita masuk benda lain pula. Falaisa muraduhu bil ifrad. Bukan maksud musannif dengan ifrad itu bil ifrad wa tarkib ma'nahuma al-istilahi. Bukan makna keduanya makna istilahi. Bukan makna mufrad dan tarkib yang istilahi. Mufrad tu, tarkib tu makna tarkib ada mudhaf ilaih. Mufrad tu makna bertunggal. Bukan maksud tu. Laisa ma'nahuma ay ma'na al-ifrad wa tarkib al-istilahi. Idh laisa hunaka illa al-uluhiyah. Kerana tidak ada kecuali uluhiyah aja. Uluhiyah sepatah tu kan. Macam mana sepatah bila kata tarkib tu? Wal ilah pun sepatah. Jadi bukan ifrad dengan tarkib ni maksudnya murakkab pada makna istilahi. Murakkab tu makna yang diidafat salah satu lafaz pada lafaz yang lain. Wa kilahuma mufradun istilahiyan. Kesemuanya itu mufrad pada istilah. Ilah pun mufrad, uluhiyah pun mufrad. Illa, kecualilah anna ma'nal awal. Jadi apa makna ifrad tu? Makna yang pertama, makna ifrad itu al-wasfu faqat, sifat saja, iaitu uluhiyah. Wathani ay wa ma'na thani az-zatu, zat. Bila zat yang bersifat, jadi murakkab situlah. Ilah tu kan zat yang bersifat dengan uluhiyah. Tarkib itu dari segi dia makna yang merujuk pada zat dan juga sifat. Wathani az-zatu wal wasfu. Wa ma'lumun annahu lam yufassir. Dan telah maklum bahawa musannaf tidak menafsirkan ilah wahdahu semata-mata. Bal fi dhimni, bahkan dalam dia menafsirkan ilah fi dhimni tafsiri la ilaha illallah. Dia menafsirkan ilah dalam keadaan atau dalam himpunan dia nak menafsirkan la ilaha illallah. Masa tu dia tafsirkan ilah. Bukan ditafsirkan uluhiyah. Uluhiyah memang dia tafsirkan berasingan. Tengok musannif kata
Istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi kan. Ditafsirkan itu. Dah makna ilah, dia tak tafsirkan asing, dia tafsirkan terus makna ilah dalam ayat yang lengkap. Wa makna la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwa. Ah. Okey, situ. Habis situ. Baca kalam musannif kat tepi pula. Qala al-musannif rahimahullah. Wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu. Adapun terkaya Tuhan dari barang yang selain daripadanya. Fahuwa yujibu lahu ta'ala. Maka ia mewajibkan bagi Tuhan al-wujuda akan sifat wujud. Wal qidama dan sifat kidam. Wal baqa'a sifat baqa'. Wa mukhalafah Tuhan lil hawadithi wal qiyama bi nafsihi wat tanazzuha anin naqaisi. Dan suci daripada kekurangan. Habis. Wa yadkhulu dan masuk fi dzalika pada demikian makna istighna wujubus sam'i wajib sifat sama lahu ta'ala wal basari sifat basar wal kalami dan sifat kalam id law lam tajib lahu hadhihi sifatu kerana jika tidak wajib bagi Tuhan sifat-sifat ini lakana muhtajan ilal muhdithi nescaya Tuhan itu berhajat kepada muhdith yang menciptakannya awil mahalli atau berhajat kepada tempat au may yadfa'u anhu naqaisa ataupun Tuhan ataupun yang menolak daripadanya kekurangan. Yang menolak daripadanya kekurangan. Kita baca dalam dulu. Qala al-muhasyir rahimahullah. Qawluhu wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwah. Innama qaddama al-istighna'a. Hanya sahaja musannif mendahulukan istighna' dulu. Ala liftiqar, di atas daripada istiqar. Istiqar sebut nombor 2. Li'annal awwala wasfuhu ta'ala. Kerana yang pertama tu istighna' itu sifat Tuhan. Wasani wasfu fi'lihi. Yang kedua, iftiqar tu sifat perbuatan Tuhan. Nampak? Iftiqar kullu ma'adah. Perbuatan Tuhan tu makhluk lah. Ma'adahu. Sebab itu dalam kitab Faridah dalam hasyiah kitab Faridah Syekh Ahmad pesan ada yang kadang-kadang tak jaga masalah ibadat. Dia kata Tuhan bersifat dengan istighna' dan iftiqar. Dia kata salah besar ni. Istighna' betul lah istighna' Tuhan. Iftiqar tu bukan Tuhan iftiqar. Jadi menyatakan Tuhan bersifat dengan iftiqar tu maknanya tidak cermat pada ibarat. Dia kena tulis iftiqar kullu ma adah. Iftiqar makhluk, iftiqar selain Tuhan kepada Tuhan. Hak tu hak ada dalam makna la ilah. Bukan Tuhan tu iftiqar. Nampak tak? Cermat Syekh Ahmad cermat. Orang Azhar. Cara pemikiran Azhari. Pemikiran Azhari. Tak boleh. Tak boleh kita nak senang-senang nak kata Tuhan, sifat istighna' Tuhan, sifat iftiqar Tuhan. Bukan sifat iftiqar Tuhan. Sifat iftiqar makhluk bagi Tuhan. Dia buat penjagaan tu. Okey. Wasirru rahsia fi ta'birihi pada mentadbir musannif taratan biyujibu. Kadang-kadang dia kata yujibu wa taratan biyukhadhu. Kadang-kadang dia kata yukhadhu. Mana yukhadhu? Ya dukulu fi dhalika tak? Rasa lepas ni kot wa yukhadhu minhu tak? Lepas ni lah. Ini yujibu fahuwa yujibu lahu ta'ala. Ni fahuwa yujibu lahu ta'ala. Mana? Wasiru. Ayat baru tu. Wasirru bermula rahsia fi ta'birihi
pada ta'bir musannif kadang-kadang dengan yujibu wa taratan bi yu'khadhu. Lepas ni kot dalam iftiqar ni akan sebut. Atau lepas ni. Sini kat kita baca tadi tak ada lagi yu'khadhu. Kenapa kadang-kadang yujibu kadang yu'khadhu? Rahsianya annal aqidata, bahawa akidah itu in kanat min qabilil wajibi, kalau dia itu dari aspek wajib, yu'abbiru fiha, maka musannif akan takbirkan padanya biyujibu, dengan yujibu. Kalau benda itu perkara yang berkait dengan hukum atau berkait dengan hukum wajib contohnya, maka dia akan takbirkan dengan yujibu. Tanbihan, kerana nak buat peringatan, ala wujubiha, atas wajibnya, wa ala anna diddaha, dan bahawa lawannya mustahilun, mustahil. Lawannya itu mustahil. Boleh. Wa in kanat min qabilil jaizi, kalau dia itu daripada aspek perkara jaiz, yu'abbiru, maka musannif akan ta'bir yu'abbiru fiha bi yu'khadhu, dengan yu'khadhu. Yu'khadhu ghaira muqayyadin bil wujub, dengan tidak dikaitkan dengan wajib. Rasanya dalam lepas ni tak? Mana kalam musannif? Wa yu'khadhu minhu tu sebelum tu, lepas tu. Nas wa yu'khadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala anil aghradi. Situ. Okay. Jadi itu rahsianya lah. Ini apa yang zahir di sisi muhasyir kita lah. Boleh jadi. Tapi boleh jadi Syekh pun tulis tu kerana tafannun, boleh jadi. Wallahu a'lam lah. Tapi ibarat dia tu kena. Dan kemunasabahan tu ada. Tak apalah. Fa in qulta, jika kamu kata, inna aqidatal wujudi, akidah wujud itu, tu'khadhu minal kalimatil musyarrafati, dapat difaham juga daripada kalimah musyarrafah, iaitu la ilaha illallah. Idhi takdir, kerana takdir kalam la ilaha fil wujudi au la ilaha mawjudun illallah, tiada Tuhan yang ada pada wujud ataupun tiada Tuhan yang ada kecuali Allah. Maka fayu'khadhu minal istisna'i, maka dapat dipaham daripada istisna, minal dhamir, daripada dhamir, fil khabar, pada khabar, mawjudun. La ilaha mawjudun. Mawjudun apa? Mawjudun huwa. Dapat dipaham annahu mawjud, bahawa Tuhan tu bersifat dengan wujud. Bahawa Tuhan bersifat dengan wujud. Fama. Jadi al-mahuja. Mahuj. Fama. Tulis benda situ. Mahuju. Mahuja. Famal mahuju, maka apa hajat daripada haja yahuju. Famal mahuju, apa hajat, apa pentingnya, apa perlunya, apa perlunya, ila akhdhihi, daripada ambil faham itu, minal istighna, daripada sifat istighna. Nampak tak? Sekarang ni, la ilaha illallah, la ilaha mawjudun illallah, tiada Tuhan yang mawjud ia kecuali Allah. Tidakkah dengan istisna illallah itu kita faham bahawa Allah tu bersifat dengan mawjud, kerana khabar pada la ilaha mawjudun itu merujuk kepada Tuhan lepas tu mesti bersifat dengan wujud. Sebab kita menafikan wujud bagi selain Allah kan? Maka Allah tentu sekali wujud. Jadi sifat wujud itu dipaham daripada istisna, daripada kalam la ilaha illallah. Faham daripada istisna. Famal mahuju ila akhdhihi minal faham daripada istisna. Istisna la ilaha illallah tu. Maka apa perlunya kita nak ambil faham sifat wujud daripada istisna?
Kenapa kita nak fahamkan sifat wujud daripada istighna, padahal zahir lafaz itu yang ada istisna itu sudah cukup menunjukkan Tuhan bersifat dengan wujud. Nampak tak? Kalau hidup tebuk ni kita tak fikir pun. Tak ada mikir-mikir pun. Nampak? Boleh dia fikir. Kenapa pula nak? Atau kata tanya dalil. Tanya dalil. Buat apa gitu? Buat apa gitu? Qultu, maka aku jawab. Al-ma'khudhu minal istifna, yang dapat dipaham daripada istisna la ilaha illallah tu, apa dia? Mutlaqul wujud, semata-mata wujud. Bila kita faham la ilaha illallah, okey, tengok tarkib ibarat tu faham dah bahawa Allah bersifat dengan wujud. Kerana khabar yang kita takdirkan la ilaha mawjudun illallah, maka tentulah Allah itu bersifat dengan wujud. Nampak? Jadi sifat wujud yang dapat difaham daripada istisna itu ialah mutlaqul wujud, semata wujud je. Lepas tu wujud tu wajib ke, harus ke, tak kait. Wal ma'khudhu minal istighna, dan yang dapat dipaham daripada istighna wujubuhu, wajib wujud. Wujubul wujudu lillah, wajib sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dia keluarkan sifat wujud daripada pemahaman istighna juga. Kenapa? Wal qidama wal baqa, dan juga sifat qidam dan sifat baqa. Fi dhikrihima ba'dal wujudi, pada menyebut keduanya selepas daripada sifat wujud, tasrihun, ialah mentasrihkan, menjelas dan menyatakan, bima ulima, dengan barang yang telah diketahui, iltizaman, sebagai berlaziman, lima marra, bagi barang yang telah lalu. Apa dia? Annahu, bahawa sesungguhnya, sya'an, yalzamu min wujubil wujudi, lazim daripada wajib ada. Lazim daripada wajib wujud, wajib ada, lazim apa? Wujubul kidami, fa'il bagi yalzamu, lazim oleh wajib kidam dan baqa. Lepas tu disusun kidam baqa lepas tu. Bila kata wajib ada, maknanya hak sebelum, tak ada sebelum pun ternafi, tak ada sebelum tu panggil kidam, tak ada selepas pun ternafi, tak ada selepas tu panggil baqa. Qauluhu wal qiyamu bi nafsihi, wal qiyama bi nafsihi, dan berdiri Tuhan dengan sendirinya. Berdiri Tuhan dengan sendiri. U'turida, diiktirad. Bi annahu, bahawa sesungguhnya, yalzamu ala ja'lil istighna'i mustalziman, menjadikan istighna' tu mustalziman lil qiyami bin nafsi. Istighna' tu perkara yang dilazimi, yang dilazimi bagi al-qiyam bin nafsi, berdiri dengan sendiri. Lazim daripada itu apa dia? Istighna' itu mustalzimah kan? Istighna', lazim daripada istighna' ialah qiyam bin nafsihi. Lazim daripada terkaya istighna', makna Tuhan tu al-qiyam bin nafsi, berdiri dengan sendiri. Berdiri sendiri tu makna terkaya lah. Jadi i'tiradnya kat mana? Lazim daripada musannif menjadikan istighna' tu mustalziman lil qiyami, mustalziman lil qiyami bin nafsi, istilzam, lazim ada? Lazim istilzamu istilzamu jadi fa'il bagi yalzamu. Yalzamu istilzamu, maka melazimi oleh istilzamu syai'i bi nafsihi, lazim sesuatu dengan dirinya sendiri. Lazim dengan sesuatu dengan diri. Sebenarnya lazim pada istighna' qiyamuhu bi nafsi. Tidakkah qiyamuhu bi nafsi itu istighna' dah? Jadi kita kata lazim sifat istighna' ialah qiyamuhu bi nafsi, makna kita melazimkan sesuatu benda hak diri dia dah. Faham tak? Okay. Hak ni tak boleh nak tulis ni.
Soalnya tulis bila ada depan senang, terang itu tak ada kamera. Agak boleh faham. Nampak? Istighna tu qiyam binafsi. Jadi bila kata istighna melazimi qiyam binafsi, makna melazimkan sesuatu dengan diri dia sendiri. Dia lazim, dia benda hak lain. Okey. Kok mana kita kata lazim dengan diri sendiri? 5 marrah, kerana barang yang telah lalu. Min tafsiril qiyami bin nafsi dengan al-istighna'i. Apa maksud qiyam bin nafsi? La istighna'an mahal. Istighna'an mahal wal mukhassis. Itu i'tiraf dia. Kena faham tu i'tiraf tu. Nampak tak? Kita nak i'tiraf orang, kena faham tu. Orang tu maksud benda. Benda wajah i'tiraf tu. Wa ujiba, dan baru kita jawab. Wa ujiba bi anna al-istighna alladhi fassara bihil qiyama. Istighna yang musannif tafsirkan dengannya qiyam bin nafsihi tu. Istighna pada makna qiyam bin nafsihi yastaghni anil mahal wal mukhassih itu akhassu, lebih khusus. Min istighna an kulli ma siwa, lebih khusus daripada istighna an kulli ma siwa. Hak bincang pada masalah la ilaha illallah ni. Istighna yang dibincang pada makna qiyamuhu bi nafsihi itu lebih khusus daripada istighna yang dibincang pada masalah la ilaha illallah ni. Li'anna al-murada bil awal, kerana yang dimaksudkan dengan pertama. Mana istighna pada qiyamuhu bi nafsihi tu? Al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassisi. Istighna daripada tempat dan mukhassis faqat sahaja. Wathani, istighna yang kedua, a'ammu minhu, lebih umum daripadanya. Li'annahu yastalzimu, kerana istighna yang kedua ni yastalzimu nafyal gharadi, melazimi menafikan gharad. Tuhan menafikan ada matlamat dan tujuan Tuhan pada membuat sesuatu yang memberi manfaat kepada dirinya. Wa nafya wujubi fi'li syai'in, dan menafikan wajib buat sesuatu. Au tarkihi, atau wajib tinggal. Tuhan tak wajib buat, Tuhan tak wajib tinggal alaihi ta'ala. Wa nafyat ta'thiri, dan menafikan taksir, adanya kesan bagi selain Tuhan. Taksir bi kuwatin, dengan kekuatan. Kekuatan udiat bi kuwatin udiat, yang disimpan, yang diletak fi syai', pada sesuatu. Ada bagi tu? Udiat, yang diletak. Kekuatan udiat fi syai'. Lagi. Okey, habis itu. Wal qiyam wal hal wal qiyamu bin nafsi wal hal al qiyam bin nafsi la yastalzimu hadhihi al umura, tidak melazimkan perkara ni. Perbincangan qiyam bin nafsi tidak melazimkan perkara ni. Sebab itu istighna pada masalah ini lebih umum. Wa in kana mustalziman, walaupun dimustalziman liwujubil wujudi, dia melazimkan wajib ada, wal qidami, dan wajib qidam, wal baqa', dan wajib baqa', wal mukhalafah, dan wajib mukhalafah lil hawadis, wat tanazzuhi, dan maha suci, anin naqaisi, daripada kekurangan. Fal muradu bi qauli ba'dihim, maka yang dimaksudkan oleh perkataan sebahagian mereka, innal istighna'a, bahawa sesungguhnya istighna allazi fussira, yang ditafsirkan dengannya al-qiyamu bin nafsi, al-qiyam bin nafsi khasun, itu khusus. Maksud apa? Sebahagian ulama kata istighna yang menafsirkan qiyam bin nafsi itu khas, maksudnya apa? Annahu akhassu, bahawa dia itu lebih khusus, minal istighna an kulli ma siwahu, daripada istighna an kulli ma siwah. Walaisal murad annahu la umuma fih, bukan maksudnya tidak ada keumuman pada istighna yang dipaham daripada qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi, istighna tu ada umum juga. Tapi maksud khah tu khah berbanding dengan istighna dalam istighna an kulli ma siwa. Walaisal murad annahu la umuma fihi, aslan tak ada umum langsung. Lima alimta, kerana barang yang telah kamu tahu, min istilzamihi, daripada melaziminya, ma dzukira, barang yang tersebut. Mana? Qiyamuhu bi nafsihi, makna Tuhan tidak berhajat pada tempat, dan Tuhan tidak berhajat pada pencipta.
Tidakkah Tuhan tidak berhajat pada pencipta melazimkan Tuhan bersifat wujud? Dia ada dah bahawa tak berhajat pada pencipta. Dan tidakkah dia melazimkan qidam? Sebab dia qadim tak berhajat pada pencipta. Dan melazimkan baqa' dan melazimkan mukhalafah. Jadi qiyamuhu bi nafsihi itu umum juga. Tapi nak banding dengan istighna pada masalah istighna an kulli ma siwa, itu lagi umum. Masih dalam wa yadkhulu dalam ni yadkhulu wa yadkhulu fi dhalika, dan masuklah pada demikian itu fi wujubi tanazzuhi, pada wajibnya tanazzuh, maha suci anin naqaisi, daripada kekurangan. Fi dhalika ay fi wujubi tanazzuh. Wa asyara bidzalika, mengisyarat musannif dengan demikian itu ila annahu amun, bahawa dia itu umum, li syumulihi ma dzukira, kerana merangkuminya barang yang telah disebut, wa ghairihi, dan selain daripada itu, kal qidami, seperti qidam, wal baqa'i, dan baqa', li anna, kerana sesungguhnya anna qaisa, kekurangan itu, tashmalu, merangkumi, al hudutsa, merangkumi baharu, wal fana'a, dan fana. Masalah, sebagai contoh, ya. Kekurangan itu termasuk kekurangan itu baharu, termasuk kekurangan itu sifat fana. Idh law lam tajid lahu hadhihi sifat, kerana kalau tidak wajib bagi Tuhan sifat ini. Kat mana nak bukti bukti situ lah. Tak. Tak boleh. Orang ada bini nak balik jumpa bini. Situ dah tak panjang tak. Empat orang ni tak ada bini. Mana saya akhir? Boleh lagi? Payah tak takut lama pula. Senang je tak? Mana Ustaz? Peti? Sambung ni? Sambung ni tak apa. Kalau semangat, kita semangat kot. Awal lagi apa? Okay. Qauluhu idh law lam tajib lahu hadhihi sifatu, kalau tidak wajib bagi Tuhan sifat ini, ai bi an kanat jaizatan, tak wajib dengan sekira jadi haruh. Wa inna ma hamalnahu ala dhalika, hanya sahaja kami tanggungkan makna tak wajib tu atas makna haruh tu. Wa in kana, walaupun wa in kana nafyul wujub, menafi wujud itu a'amma minal jawazi, lebih umum daripada jawaz dan istihalah. Dia kata kalau tak wajib. Tak wajib maksud apa? Tak wajib mana boleh jadi mustahil. Tak wajib boleh jadi haruh. Tapi ditafsir bi ankanat jaizah. Walau kenapa kami tafsir tangguhkan tak wajib dengan maksud sekira-kira haruh. Faham tak? Wa in kana nafyul wujud, walaupun nafi wajib itu lebih umum daripada haruh dan istihalah. Lianna, kerana sesungguhnya luzumal hajati ilal muhdithi, lazim berhajat kepada muhdith, la yatarattabu, tidak terkesan, illa ala jawazil wujud, kecuali atas haruh ada. Berhajat kepada muhdith ni kesannya pada apa? Pada benda hak haruh ada. Benda hak mustahil nak berhajat pada muhdith kan? Benda tu mustahil. Yang berhajat kepada muhdith, Tuhan yang mengada dan membaharukan, apa dia? Benda yang harus. Kerana dia tu boleh ada, maka perlu pada Tuhan yang mengadakannya. Dan benda mustahil ni memang tak ada. Sebab itu dia kata, ditafsirkan lam tajid dengan masuk bi angkana jaizah. Apa? Ala jawazil wujudi, la ala istihalah, bukan di atas istihalah. Wa hadza qiyasun istisnaiyun. Ni qiyas istisnai. Huzifa minhu al-istisnaiyatu, dihazah daripadanya istisnaiyah al-qailatu, yang berkata lakin ihtiyajuhu ila dhalika batilun. Kok mana?
Lau lam tajib hadhihi sifatu. Susun. Ke mana? Ni tuang. Mana? Cuba. Ha? Lau lam tajib hadhihi sifatu lakana muhtajan ila al-muhdithi aw al-mahalli aw man yadfa'u anhu naqaisa lakin ihtiyajuhu ila dhalika batilun. Mudah je. Kau ni boleh buat macam kitab tu tak? Kitab apa? Syarah surah-surah kan? Syarah surah-surah kan dia buat kan? Disusun balik kan? Surah-surah ni surah-surah kan? Pak Imam Sanusi syarah tu dia susun balik kiyah-kiyah dia kan. Dia boleh buat susun balik lah. Bukan sebelum ni. Anda dah ajar kitab tu. Siapa yang buat? Ada buat daurah ke? Tak ada. Ada buat daurah? Habib Ali dah buat daurah. Surah-surah. Disusun tu. Cara pendalilan, cara mantik gitu. Surah-surah. Pak kecil pada ni surah. Ini boleh ambil tulis balik je. Lakin ihtiyajuhu ila dhalika buat hasyiah ta'liqah. Okey. Batilun. Maka fa batalal muqaddam, batal oleh muqaddam. Batal muqaddam. Wa thabata naqiduhu, dan sabitlah naqid bagi muqaddam. Lau lam tajib lahu hadhihi sifah. Itu batal. Maka hukumnya tajib lahu hadhihi sifah. Wajiblah sifat ni. Alladhi huwa wujubu tilka sifat. Mana nakid dia? Iaitu wajib sifat tersebut. Wa huwal matlub. Dan itulah yang dituntut. Okay. Wa bayanu dhalika tafsilan. Dan huraian bagi demikian itu secara tafsil. Antakula, bahawa kamu kata. Laulam yakun al-wujudu wajiban. Kalaulah wujud itu tidak wajib. Bi'ankana jaizan. Dengan bahawa wujud itu harus sahaja Tuhan ada. Lahtaja ilal fa'ili, maka berhajat Tuhan kepada fa'il pencipta. Listihalati wuku'il jaizi binafsihi, kerana mustahil berlaku dan adanya perkara harus dengan dirinya sendiri. Wal ihtiyaju, dan berhajat itu yunafi al-istighna'a, menafikan istighna'. Padahal kita kata Tuhan wajib istighna'. Okay. Walau lam yajib lahul kidamu, kalau tidak wajib bagi Tuhan kidam, bi ankana hadithan, dengan bahawa Tuhan tu baharu, lahtaja ila muhdithin, berhajat kepada muhdis. Wal ihtiyaju yunafi listighna. Mudah kat belakang tu mudah. Walau lam yajid lahul baqa'u, kalau tak wajib baqa', bi an amkana, dengan bahawa amkana an yalhaqahu al-adamu, mungkin didatanginya oleh ketiadaan, lakana jaizan, maka wujud Tuhan itu ketika itu harus sahaja. Lakana jaizal wujudi. Tak? Jaizal wujudi. Lakana jaizal wujudi. Maka Tuhan tu harus ada sahaja. Kenapa? Lisidki haqiqatil jaiz. Kerana betul dan kena hakikat jaiz tu alai. Kerana dia menepati tarikh jaiz. Apa itu jaiz? Apa yang ada dan tiadanya harus. Jadi bila kata Tuhan boleh didatangi ketiadaan, makna kewujudan ketika itu tak wajib dah. Sebab boleh didatangi ketiadaan. Maka kena dengan tarikh hakikat jaiz. Liwujudi lakana jaizan. Mana alih tu pergi kat jaiz. Liwujudi sidqi. Lang tak ada lah. Boleh tak kita buat gitu? Boleh tak? Liwujudi sidqi. Kenapa liwujudi sidqi? As-sidqu laisa mawjud. As-sidqu mafhum saja. Bukan bicara sifat sidik. As-sidqu bukan sidik Nabi ni. Macam dia kata liwujudi sidqi. Tahu tak? Jadi maknanya boleh jadi orang hak tulis balik tu, bukan tu orang mengarang. Cerita balik. Cerita alih tu kita kat jaiz. Alih tu tak kat jaiz.
Sini pun nampak dekat tau. Sini pun nampak dekat, kat Anan nampak dekat. Ha. Jadi hak kita rasa tepatnya lah. Yang rasa boleh jadi salah, tapi yalah, hak tu hak lebih nampak lebih jelasnya. Lakana jaizal wujud. Nescaya Tuhan tu. Alif tu tak kat al-wujud. Tak kat lam tu. Nescaya Tuhan jaizal wujud. Harus ada. Kenapa kita kata jaizal wujud? Baru datang ilah. Lisidki. Kerana kena dan betul hakikat ta'rif jaiz atas Tuhan. Betul lah. Mana Tuhan boleh tak harus ada. Apa makna jaiz? Jaiz tu benda ada boleh, tak ada boleh. Dah kalau boleh didatangi ketiadaan, mana wujudnya dak wajib dah jaiz. Lisidki haqiqatil jaizi alaihi. Ni sedap baca kitab lama Yang menguji. Nak tak alih dak baris mana. Cetakkan apa ni? Cetakkan bulat, cetakkan halabi. Tak. Kalau cetakkan gitu, hak baru tu, dak kurang mencabar sikitlah. Okey. Habis. Wa jawazul wujudi, dan jawaz wujud. Tengok. Keharusan wujud itu yastalzimu melazimi al-ihtiyaja, bersifat ihtiyaj ilal fa'ili, kepada fa'il, kepada pencipta. Listihalati wuqu'il jaizi binafsihi, kerana mustahil berlaku adanya benda yang jaiz dengan diri sendiri. Wal ihtiyaju yunafi al-istighna, sama je. Walau lam yajid lahul mukhalafatu, rajinnya tu Aceh kita. Nampak tak? Kalaulah tidak wajib bagi Tuhan tu mukhalafah lil hawadithi bi an masala syai'an, dengan bahawa Tuhan tu menyamai sesuatu minal hawadith, lakana hadithan mislaha, nescaya Tuhan tu serupalah macam hadis. Kalau dia tu menyamai sesuatu daripada makhluk, maka Tuhan tu hadis macam makhluk juga. Li wujubi istiwa'i mithlaini, kerana wajib sama dua mithl. Mithlain, benda yang sama mesti ada persamaannya. Li wujubi istiwa'i mithlain fi ma yajibu, pada sifat yang wajib, minal hudus, daripada sifat baharu. Paling kurang sifat zati bagi hawadis itu. Sifat zati tu. Apa sifat zati? Hudus tu lah. Nampak tak? Sifat zati bagi sesuatu tu. Hak tu yang bila Salafi terjemah yadun dengan makna tangan tu, terjemah ya dengan tangan je tak apa. Yadullah tu dia kata tangan tu, kita kena kita tak setuju. Nak terjemah ya tangan tak apalah. Tapi ya dengan maksud yang difaham oleh mereka tu. Sebab maksud yang difaham oleh mereka tu membawa kepada tasybih, membawa kepada tajsim. Kok mana? Bila ya disamakan. Tengok pula penhujahan. Cuba tengok penhujahan kau ni. Nak tahu kok mana kita kata penafsiran ya dibuat oleh Salafi tu salah. Tengok cara dihujah mana. Dia kata tangan kita takkan sama tangan monyet. Tangan monyet tak sama dengan tangan tu. Tangan tengok hujah. Maka dia hujah contoh tangan kita, tangan monyet, tangan kereta, tangan jam, tangan meja, tangan kursi, tangan ni tengok. Tangan Tuhan tak sama tangan kita. Tengok, susunan hujah tu memahamkan bahawa dia faham tangan tu tangan. Lepas tu kata tangan dengan makna yang kita tahu. Tangan macam kita tahu lah. Tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Lebih comel, lebih mulia. Apa-apa dah. Itu yang kita kata pemahaman ayat tu salah. Dah, lepas tu dia bawa pula karangan hok kata terjemah ayat dengan tangan. Hok tu ulama tu dah, kalau dia tu ahli sunnah, dia terjemah gitu sekalipun lah. Dia tak faham kot cara pemahaman Salafi ni. Tapi jelas Imam Ghazali tak. Imam Ghazali dia kata tak boleh terjemah kan. Ayat yang mutasyabih itu tidak boleh diterjemah ke bahasa lain. Bukan ya tak boleh terjemah. Ya tu boleh terjemah lah, tangan tak masalah. Ya dalam konteks pemahaman ayat tu kepada bangsa lain itu membawa kepada makna yang mungkin tak betul. Nisbah bagi Tuhan. Nampak tu? Nampak tak beza tu kan? Sama macam bila kita kata bila siapa hok cakap dalam YouTube, Tuhan tu besar.
Besarnya Tuhan. Besar Tuhan tu, lebih, Tuhan ni duduk di arash. Tuhan ni lebih besar pada arash. Lepas tu dia buat contoh, beza langit ketujuh dengan kerusi. Langit ketujuh tu besarnya, umpama cicing je. Kerusi tu lagi besar, umpama padang. Padang ni sebuah pada arash tu, kerusi ni sebuah pada arash itu, kerusi tu cincin aja. Arash itu lebih besar macam padang. Allah Ta'ala lebih besar daripada arash. Tengok tu. Susunan hujah tu, ini semua jising hok saiz besar-besar daripada jising. Tiba-tiba nisbah Tuhan lebih besar pada arah. Tidak ke faham bahawa berjising juga? Ha? Kaif ni dia subjektif sikit. Dia memang isbat kaif. Tapi dia tidak tentukan kaif. Dia isbat kaif. Dia tak nafi kaif. Dia kata kaif ghairu majhul. Al-kaif majhul. Kaif tu tak tahu. Tapi ada kaif. Tengok Syekh Jamal Farouk sebut. Mereka mengatakan, mereka mentafwidkan kaif kan. Nufawwidu nusbitul ma'na adh-dhahir wa nufawwidul kaifiyah ila Allah. Ya. Kami isbatkan makna zahir bagi lafaz-lafaz tersebut wa nufawwidu. Dia dah. Terima kasih. Ada sebut dah tu. Buat video tadi. Wa nufawwidu. Kami tafwidkan al-kaifiyah kepada Allah Ta'ala. Tafwid kaifiyah dengan makna mereka maksudkan bahawa mereka tidak tentukan kaifiyah. Tuhan yang tahu kaifiyah macam mana. Tapi ada kaifiyah. Mereka je menafikan ilmu kaifiyah pada diri kita. Tapi dia ada kaifiyah. Tuhan saja tahu. Jadi mereka mentafwidkan kaifiyah. Tiba-tiba bila Asy'ariyah kita tafwid makna, dia kata Mu'attilah. Asy'ariyah dan Ahli Sunnah mentafwidkan makna. Kita kata makna itu nufawwidul ma'na ila Allah. Makna ada, tapi kita tak masuk dalam memahamkan makna itu. Kita tak bincang. Kita serah bulat-bulat makna ke Tuhan. Beriman dengan ayat tersebut dan serah makna ke Tuhan. Kita tafwid kaif. Dia kata kita Mu'attilah. Sebab kata Asy'ariyah telah meletakkan lafaz yang la ma'na lahu. Lafzun la ma'na lahu. Ya yang tak ada makna. Dia tak tolong ajar kita. Dia kata mu ni sebenarnya kamu menafikan sifat. Sebab apa? Bila kamu kata ya itu, maknanya kamu tafwid ke Tuhan, makna kamu kata ya tak ada makna. Dia khabar ke kita lah. Okey, kalau gitu kita boleh khabar juga. Maknanya dia tuduh kita taktilkan apa? Taktilkan makna. Makna tak ada makna. Taktil makna nafi makna. Dah awak dak tafwid kaifiyah. Kita mentafwid makna. Dia tuduh kita taktil makna dengan maksud menafikan makna. Dan mereka dak tafwid kaifiyah. Tafwid kaifiyah, apa maksud tafwid? Taktil kaifiyah. Apa maksud taktil kaifiyah? Nafi kaifiyah. Sama Asy'ariyah. Tidak sedar. Percakapan dia itu sama pegangan Asy'ariyah. Tapi mereka bukan maksudkan itu. Mereka tak maksud menafikan kaifiyah. Mereka nak kata ada kaifiyah, tapi mereka guna istilah tafwid. Bila mereka guna, mereka kata tafwid dengan maksud serah kaifiyah ke Tuhan. Ada kaifiyah, serah kaifiyah. Tapi bila kita guna tafwid makna, kita kata menafikan makna. Tengok tu. Kita kata, dak adil ni. Halalun lana, haramun lakum. Kita halal. Mu dak lewat haram. Tak kepelik gitu. Tak. Ada kaifiyah. Dia tak tentu. Dia serah makna. Serah kaifiyah ke Tuhan. Jadi sepatutnya jangan gunalah. Tu kadang-kadang Allah Ta'ala menzahirkan kesilapan mereka pada etikad tanpa mereka sedar. Kesilapan mereka tu Tuhan zahirkan tanpa mereka sedar. Maknanya cakap dia dah tahu. Dia faham ke tak ni? Jadi kita pula tolong khabar ke dia makna gini. Nampak narik Syekh Jamal ni kadang-kadang. Nampaknya macam suka-suka gitu. Tapi betul. Mana? Daqiq.
Okey. Kena faham molek tu. Jadi tu bila payah juga kalau bila terang-terang hak ada syairah pun backing pun ada bukan hak tu hak ngaku syairah lah. SK. Bila bab ayat ni nampak kan dia longgar pula ni. Longgar ni bukan syairah gini. Bukan syairah. Ni manhaj faham sendiri dia panggil. Okey. Mana tadi? Habis lagi masalah ya. Benda ya tunjuknya. Ya adul. Tersalah. Okey, wal hudutsu yastalzimul ihtiyaja ila al-muhdits. Dan baharu, sifat baharu tu melazimkan berhajat kepada muhdits. Wal ihtiyaju yunafi istighna'a. Walau lam yajid lahu qiyamu bi nafsi, kalau tidak wajib bagi Tuhan tu berdiri dengan sendiri. Bi an ihtaja ila mukhassisin, dengan bahawa berhajat kepada mukhassis. Lakana hadisan, saya Tuhan baharu. Wal hudutsu yastalzimul ihtiyaja ila al-muhdits. Wal ihtiyaju yunafi al-istighna'a. Awil ihtiyaj, ataupun berhajat ila mahallin, kepada tempat. Kerana qiyamu bi nafsi kan ada dua makna kan. Bila gitulah kerana sifatan, nescaya Tuhan sifat. Wa sifatu tahtaju ila mahallin, dan sifat dia berhajat kepada mahal, berhajat kepada zat. Takumu bihi, untuk dia wujud padanya. Sifat mesti berhajat kepada mahal, dengan kepada zat yang untuk dia ada. Dia tak boleh ada sendiri, ada pada zat. Takumu bihi. Wal ihtiyaju yunafi istighna'a. Walau lam yajib lahu sam'u, kalau tidak wajib baginya sama'. Wa ma fi ma'nahu, dan apa yang pada maknanya. Bi ankana muttasifan, dengan bahawa bersifat muttasifan bididdihi, bersifat dengan lawan bagi sama'. Alladhi huwa naqsun, iaitu kekurangan. Sama', bila tak sama' mana Tuhan? Sumun, tak? Asam, al-asam, kok. Lakana muhtajan, maka berhajatlah dia ila main yadfa'u, yang menolak daripadanya an-naqaisa, kekurangan. Wal ihtiyaju yunafi al-istighna, ihtiyaj tu menafikan istighna. Wa innama iltafata, hanya senya musannif iltafata huna, memandang di sini, lidalilil akli, pada pihak dalil akal, fis sam'i, pada sifat sama', wa ma ba'dahu, dan selepas padanya, pada sama', basar dan kalam. Wa in kana naqliyu aqwa, walaupun dalil naqli tu aqwa, minhu ay minad dalil, walaupun dalil naqli tu aqwa minhu ay minad dalilil aqli, kama maras, bagaimana kita dah tahu awal lagi. Kenapa gitu? Kenapa musannif berpaling iltafata? Tidak guna dalil nakli. Berpaling dia kepada dalil akli. Walaupun dalil nakli lebih akwa, li'annan diraja, kerana tersusun itu, terhimpun tu, indiraju, innama yata'atta, hanya mungkin dapat, yata'atta ni hanya dapat datang, ala dalilil akli, atas dalil akli. Hanya dapat didatangi, hanya boleh dengan cara kita pendalilan akal. Lan naqli, tidak di atas dalil naqli, kama huwa wadihun, sebagaimana jelas. Qauluhu yakni wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, sekadar itu saja untuk kali ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.